Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, sidang muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita duduk bersama dan kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah Al-Fitan wal Malahim karangan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Dan dalam kuliah-kuliah yang lepas kita telah sebut tentang tanda-tanda kiamat, dalil-dalil yang menunjukkan dekatnya kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah sebut tentang persoalan-persoalan yang dinyatakan oleh orang-orang kafir tentang keraguan mereka berkenaan dengan kiamat dan kebangkitan semula manusia selepas dihancurkan bumi ini. Baik, seterusnya kita pada malam ini akan membaca bab seterusnya, iaitu hari kiamat, musnahnya dunia dan berganti akhirat. Pertama sekali dialami penghuni dunia setelah terjadinya pelbagai jenis petanda kiamat tersebut di atas adalah tiupan sangkakala yang mengejutkan, nafkhatul faza'. Baik, selepas sempurnanya tanda-tanda kiamat yang besar, sekarang ni tanda-tanda kecil hampir sempurna kita telah sebutkan kan. Dan kalau kita tengok di media sosial hari ini, media sosial, betul lah kan? Media sosial hari ini orang ramai sebut tentang berkaitan Sungai Furat mula kering. Kita dah sebut benda ni berapa lama dah? Kita sebut lama dah kan, berkaitan dengan Sungai Furat ni kering. Saya ingat kita dah sebut ni lebih kurang 2 atau 3 tahun lepas, berkaitan Sungai Furat ni akan kering. Pada awal pembacaan kitab kita, di sana kita temui hadis riwayat Muslim yang sebut tentang bahawa satu hari nanti Sungai Furat ni akan kering dan akan timbul emas sebesar gunung, dan Nabi larang kita daripada ambil emas tersebut. Nabi kata siapa yang pergi, 100 orang pergi, setiap 100 orang pergi 99 akan mati, seorang sahaja yang akan selamat, dan semua orang pergi dia sangka dia selamat tapi ramai yang akan mati. Nabi sebut benda ni berlaku bila Sungai Furat akan kering nanti, dia akan timbulkan emas. Dan hari ini kita tengok bahawa Sungai Furat sebabkan kemarau yang sedang berlaku di dunia pada hari ini menyebabkan Sungai Furat kering dan mula menunjukkan khazanah-khazanah yang tersimpan daripada tamadun-tamadun terdahulu. Dulu orang bina tamadun di tebing Sungai Furat, hari ini mula timbul semula tamadun tersebut. Jumpa bilik-bilik, tangga, istana dan sebagainya di kawasan tersebut. Baik. Kemudian bila komplit semua tanda-tanda kiamat yang besar 10 yang kita sebut, bermula daripada keluarnya Dajjal, turun Nabi Isa AS, Ya'juj Ma'juj, hinggalah ke akhirnya tinggallah matahari terbit ikut barat dan sebagainya. 10 yang disusun oleh para ulama berdasarkan hadis dan dalil daripada Al-Quran. Maka bila komplit, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kiamat ni secara tiba-tiba. Dan di sana ada khilaf para ulama, ada yang kata bahawa tiupan sangkakala ni 3 kali, ada yang kata 2 kali. Baik, tiupan sangkakala yang pertama dipanggil sebagai nafkhatul faza'. Nafkhatul faza' ni adalah tiupan yang mengejutkan. Ini pendapat yang ambil 3, yang mengambil daripada dalil bahawa ada 3 kali tiupan. Tiupan pertama tiupan mengejutkan, menghancurkan, tetapi tidak semua mati. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang mematikan, semua makhluk sama ada di langit, di bumi, malaikat, jin, binatang, semua akan mati. Tiupan kedua. Dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan semula selepas daripada kematian. Manusia, jin, malaikat, binatang-binatang semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan semula untuk diadili di mahsyar. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil meniup sangkakala itu dengan tiupan yang mengejutkan, maka tidak ada seorang pun melainkan menongakkan batang lehernya lalu
untuk mendengar kejadian yang maha dahsyat ini. Pada waktu tu, bila Allah Ta'ala arahkan malaikat Israfil, nanti kita akan baca dalam pengajian seterusnya, start bila Israfil ni dia letak sangkakala dekat mulut dia, ada perbahasan. Berapa besar saiz sangkakala tu, ada perbahasan para ulama. Dan disebut oleh hadis Nabi SAW bagaimana bentuk yang dikatakan sangkakala tu. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan malaikat Israfil untuk tiup sangkakala, maka tiupan yang pertama ini adalah tiupan yang mengejutkan. Bayangkan, tiupan ini adalah satu bunyi yang direka khas oleh Allah Ta'ala untuk bagi manusia terkejut. Kita ni memang mudah terkejut dengan bunyi-bunyian kan. Manusia ni mudah terkejut dengan bunyi-bunyian. Dan kita biasa alert, kita rasa biasa jadi mudah dengan bunyi-bunyian ni. Sebab itulah kita punya telefon ataupun jam kita, alarm kita tu ada bunyi. Dia kejutkan kita tidur dengan bunyian. Dia tidaklah bunyi lampu saja, lampu tidak cukup. Bunyi tu pun kadang-kadang tak bangun juga kan. Dia snooze, dia snow lagi. Nak katanya bunyi ni memang manusia terkejut. Sebab tu kereta kalau dia nak bagi amaran pada orang, dia tekan horn untuk bagi orang sedar bunyi, supaya orang tersebut berjalan ataupun berhati-hati kereta lain sedang datang, bunyi. Ini bunyi biasa yang ada di sekitar kita. Tetapi ni bunyi yang ditiup oleh sangkakala ni, Allah Ta'ala reka khas bunyi ni datang daripada sangkakala ni adalah tujuan dia untuk mengazab. Bunyi tu bunyi seksaan yang mengejutkan untuk mengazab orang. Kita tak boleh nak bayang bunyi itu bagaimana. Bunyi yang sangat mengerikan. Maka tidak ada seorang pun melainkan mendongakkan batang lehernya lalu memalingkannya untuk mendengar kejadian yang maha dahsyat ini. Tiupan itu benar-benar membuat semua manusia terkejut dan ketakutan sehingga mereka tidak mempedulikan lagi urusan dunia yang sedang mereka hadapi. Semuanya mereka tinggalkan untuk memikirkan tiupan tersebut. Bunyi yang terlalu kuat tu yang menakutkan hingga manusia tinggalkan urusan masing-masing pada ketika itu. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan dekat-dekat kiamat nanti manusia akan buat urusan macam biasa juga. Yang kerja-kerja, yang meniaga-meniaga, yang mengajar-mengajar, semua buat urusan masing-masing. Tapi pada waktu tersebut, bila mereka dengar bunyi tiupan sangkakala yang pertama ni, kerana bunyi tersebut terlalu menggerunkan, menyebabkan mereka tinggalkan urusan mereka pada hari tersebut dan semua orang keluar tengok bunyi apa ni. Mereka saling bertanya di antara mereka, bunyi apakah ni? Mereka tak pernah dengar dan bunyi ini sangat kuat dan menakutkan. Firman Allah Ta'ala, wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawhu dakhirin wa taral jibala tahsamuha jaminatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendah diri. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka mereka tetap di tempatnya, padahal mereka berjalan bagaikan jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membuat setiap sesuatu dengan kukuh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala sebut di sini bahawa apabila hari ditiup sangkakala itu, maka semua yang hidup akan terkejut. Semua yang hidup akan terkejut. Maka nanti kita akan tengok perbahasan bila Allah Ta'ala sebut bahawa semua yang hidup akan terkejut, tetapi disebut juga illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ada yang hidup tetapi dia tidak terkejut dengan bunyi sangkakala ni. Nanti kita akan tengok perbahasan ni kemudian dalam kuliah yang akan datang, insya-Allah kalau sempat. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam ayat ni, wa taral jibala tahsamuha jaminatan wa hiya tamurru marra sahab. Ini adalah satu ayat yang ayat sains. Ayat ni diturunkan 1400 tahun dulu. Manusia pada ketika itu tidak tahu pun bagaimana pergerakan bumi. Allah Ta'ala sebut bahawa mereka menyangka bahawa gunung-gunung itu tetap di tempatnya, padahal mereka bergerak seperti geraknya awan, kan? Kita tengok awan bergerak. Sebenarnya awan bergerak ke bumi yang bergerak? Dua-dua bergerak sebenarnya kan. Awan pun bergerak, dia tiup angin. Kemudian bumi pun bergerak juga, sebab tu ada siang malam. Dan hari ni putaran bumi ni sebenarnya dia tidak rupanya dia boleh jadi laju sikit, dia boleh jadi perlahan sikit. Dia tidak tetap sebenarnya. Dan baru ni dalam 2-3 minggu lepas saya ada baca satu artikel saintis keliru. Dia kata
kenapa sekarang ni bumi dia pusing lebih laju daripada biasa. Bumi ni kita biasa pusing 24 jam. Tetapi para saintis sebut bahawa akhir-akhir ni bumi mula bergerak lebih laju daripada biasa. Saya jumpa satu artikel ni dia sebut mana kalau jumpa hari ni. Dia kata bumi ni mereka bingung kenapa benda ni boleh jadi dan mereka tidak ada jawapan terhadap perkara ni. Ni satu artikel ni dia keluar, dia kata scientists don't know why the earth is spinning faster than ever. Dia kata saintis ni tak tahu kenapa bumi hari ni dia berpusing lebih laju dari biasa. The earth has spinning faster than ever in recent years and scientists still unsure why. While you might have assumed that the planet we reset on has always taken 24 hours to complete a rotation, the length of day actually fluctuates. Waktu sebenarnya kita sangka bahawa bumi ni mungkin pusing 24 jam cukup, tapi tak, sebenarnya dia fluctuate. Dia ada hari dia laju, ada hari dia perlahan. Tapi saintis hari ni tak tahu kenapa bumi hari ni dia pusing laju sikit daripada biasa. Bumi ni pusing laju sikit daripada biasa. Dan ini sebenarnya membenarkan hadis Nabi SAW bahawa akhir zaman masa bergerak laju kan. Masa bergerak laju maknanya bumi pusing laju, jadi siang malam tu jadi laju sedikit menyebabkan bumi masa ni bergerak laju, selain daripada faktor keberkatan masa yang telah kita bahas sebelum ni dalam kuliah yang lepas. Maka ayat ni sebut bahawa bila bumi berpusing, kamu sangka gunung-gunung ni berada tetap di tempatnya, wa taral jibala tahsamuha jaminata wa hiya tamurru marra sahab. Tapi sebenarnya gunung-gunung ni pun bergerak seperti mana geraknya awan. Dulu orang tak tahu ayat ni kerana dulu sains orang tak faham. Orang nampak gunung ni gunung tetap, sebenarnya bumi ni berpusing sebagaimana bergeraknya awan tersebut. Ini adalah menunjukkan dalil, menunjukkan bahawa alam ini diciptakan oleh yang sama yang menurunkan Al-Quran ni tadi. Kerana dia Allah Ta'ala yang tahu bagaimana kejadian bumi ini, dan dia sahaja yang pada ketika itu tahu. Dia bagi tahu pada Rasulullah SAW melalui wahyu dia bahawa bagaimana bumi ini bergerak. Ini dalil menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu melainkan satu teriakan sahaja yang tidak ada saat berselang padanya. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu saat datangnya hari yang sukar bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Maknanya satu tiupan yang pertama ni, satu tiupan yang panjang yang tidak disebut berapa lama panjang tiupan yang pertama ni, tiupan yang mengazab ni. Kemudian dia tidak ada saat bersela padanya. Bersela ni maksud dia apa? Bersela ni maksud dia tidak ada berhenti kejap sambung balik, tidak ada. Satu tiupan bunyi yang sangat panjang. Dan bunyi ini menyebabkan pada waktu tersebut manusia berada dalam keadaan sukar. Kenapa disebut hari yang sukar bagi orang kafir lagi pula tidak mudah? Kerana pada waktu tersebut atas muka bumi tidak ada lagi orang Islam, tinggal kafir saja. Kita pernah sebut sebelum ni bahawa ala syirarin nas, bahawa yang berhadapan dengan kiamat, yang akan tengok dahsyatnya tiupan sangkakala ni tadi hanyalah orang-orang kafir saja, kerana orang Islam telah dimatikan sebelum daripada peristiwa ini. Beberapa waktu sesudah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil meniup lagi sangkakalanya. Kali ini adalah tiupan yang mematikan, nafkhatus sya'iq. Maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israfil meniup sangkakalanya untuk kali ketiga, iaitu tiupan yang membangkitkan kembali seluruh makhluk, nafkhatul ba'ats. Maka bangkitlah seluruh penghuni kubur untuk menghadap Tuhan semesta. Yang ini kita akan bahas dalam kuliah yang akan datang secara detail. Bagaimana tiupan yang pertama ini, bagaimana tiupan kedua ini, dan bagaimana tiupan ketiga. Selepas tiupan pertama ni adalah tiupan yang menghancurkan. Pada waktu itu langit-langit bertukar menjadi seperti besi yang dicairkan turun ke atas muka bumi. Bumi ni mula terbelah. Nanti dalam hadis dia akan sebut bahawa bumi ni terbelah hingga terbelah dua dan berpusing, bergerak. Maka pada waktu tersebut ada manusia yang mati, tapi ada yang cuba selamatkan diri. Maka sebab tu ada tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan semua sekali. Manusia ke, binatang ke, termasuk para malaikat akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan kedua ni. Semua malaikat mati kecuali ada 4 ataupun 5 malaikat yang Allah Ta'ala ambil asing nyawa di kemudian, bukan dengan tiupan kedua ni. Pertama, malaikat maut tu sendiri. Kedua, malaikat Jibril.
malaikat Mikail dan malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dia tiupan kedua tu tidak dimatikan. Selepas daripada tu Allah Taala suruh malaikat maut ni cabut nyawa Jibril, malaikat Mikail, malaikat menanggung arasy, kemudian cabut nyawa dia sendiri. Maka pada ketika itulah Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa akulah yang hayyun la yamut, hidup tidak mati. Kerana semua makhluk yang bernyawa pada ketika itu mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebut bahawa sebelum ni ada makhluk yang umur dia panjang, ada makhluk yang mati cepat, ada makhluk yang umur dia panjang. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ni, Dajjal umur dia panjang. Hingga akhir zaman nanti barulah dia akan dibunuh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS sendiri umur dia panjang. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 600 tahun sebelum diutuskan Nabi SAW. Kemudian akhir zaman nanti dia akan turun semula. Kemudian Ya'juj Ma'juj dikurung oleh Zulkarnain dalam tembok besi, dalam tembok gunung tu yang dibuat daripada besi cair, yang kita baca dalam suratul Kahfi tersebut. Satu hari nanti Ya'juj Ma'juj akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Iblis dan juga malaikat. Iblis pun panjang umur dia juga sejak zaman Nabi Adam AS, tapi dia akan mati. Kemudian yang terakhir sekali malaikat ni pun makhluk yang panjang nyawa. Tapi ini semua adalah makhluk, dia panjang nyawa tapi dia mati juga. Ini membezakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada mula dan tidak ada tamat, yang hidup dan tidak mati. Ini beza. Pada hari tersebut Allah Taala yang berkuasa, dan disebut limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini. Kerana ketika atas muka bumi, manusia ni dia berasa bahawa dia yang berkuasa, dia yang mengaturkan segalanya, padahal kita ni hanyalah seperti kuman sahaja yang ada di atas muka bumi. Tak ada apa pun. Kuasa yang ada pada kita ni pun sangat terhad, tidak boleh kita buat apa pun. Bahkan kalau sesuatu menimpa pada tubuh badan kita pun kita tak boleh nak buat apa. Allah Ta'ala tunjuk dengan kekuasaannya betapa dia menghina orang-orang yang sombong. Allah Ta'ala tunjuk Namrud yang sombong, mengaku dia ni sebagai raja yang hebat, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mendustai ayat-ayat Allah. Allah hantar seekor, ada riwayat sebut seekor nyamuk yang tempang. Dalam nyamuk tempang pula tu. Allah Taala hantar masuklah hidung. Tak payah hantar ribut ke, tak payah hantar apa. Allah Taala hantar nyamuk saja. Nyamuk masuk hidung. Betul dia berdengung dengan kepala ni. Nyamuk ni. Lala dia hantuk kepala dia sendiri, dia mati. Allah Ta'ala nak hina dengan cara macam itu saja, nampak? Allah Ta'ala hina gitu saja. Ni kita rasa kita hebat atas muka bumi ni, kita rasa kita berkuasa. Pada kuasa kekayaan yang Allah Ta'ala beri ni cuma sedikit saja. Maka pada hari tersebut Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini. Inilah yang kita baca dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan. Pada hari tersebut adalah hari milik Allah Subhanahu wa taala mutlak. Dia berkuasa untuk mengampunkan, dia boleh memilih orang tersebut sama ada diberi rahmat, diselamatkan, ataupun diazab, ataupun ikut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa dia pada hari tersebut. Dia yang maha berkuasa, dan hari tersebut adalah hari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari bila ditiup sangkakala yang kedua ni, semua makhluk mati. Semua makhluk mati. Jadi kita akan bahas secara detail daripada hadis yang seterusnya. Hadis yang panjang. Bagaimana makhluk-makhluk ni mati. Kemudian selesai, Allah Ta'ala buat balik muka bumi ni. Lepas bumi ni hancur, Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni dengan dalam satu bentuk yang baru, iaitulah bumi mahsyar. Bumi mahsyar ni dia tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah, tidak ada pokok. Maknanya dia satu tempat yang rata, yang luas, untuk menghimpunkan semua makhluk yang pernah hidup. Bayangkan kita hari ni yang hidup tahun 2022 ni ada 7 bilion. 7 bilion. Ni 2022. 10 tahun dulu, campur 100 tahun dulu, 1000 tahun dulu punya orang, beribu tahun dulu punya makhluk. Ini baru cerita manusia. Berapa bilion manusia yang pernah hidup atas muka bumi ni kita pun tak tahu. Kemudian campur juga dengan jin. Kerana jin ni ada taklifan syarak juga, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia buat, dan jin ni pun akan masuk neraka, akan masuk syurga juga. Ada orang tanya pada Imam Abu Hanifah. Dia kata, wahai Abu Hanifah, jin ni kan cipta daripada api. Lepas tu neraka kan api. Dia kata mana sakit, dia kata kalau gitu jin masuk neraka. Oh gitu. Imam Abu Hanifah ambil satu mangkuk tanah. Mangkuk buat daripada tanah.
Dia kata, kau cipta daripada apa? Aku manusia cipta dari tanah. Ni apa? Mangkuk ni pun daripada tanah. Imam Habuah ni pampuk kepala dia dengan mangkuk tu. Sakit tak? Sakit. Begitu jugalah. Syaitan ni, jin ni cipta daripada api. Dia pun sakit juga bila masuk dalam neraka, walaupun neraka tu api. Tu jawapan dia untuk orang begini. Untuk hentak kepala dengan mangkuk tanah sekali kan. Maka semua akan dihimpunkan. Termasuk juga binatang-binatang. Nanti kita akan baca dalil dia. Binatang-binatang ni akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk binatang-binatang ni mendapat pengadilan. Binatang, kambing yang bertanduk atas dunia, yang dulu atas dunia, dia buli kambing yang tidak bertanduk. Binatang ni tuan. Dalil ni, ada dalil dalam hadis. Binatang yang tanduk, kambing ada tanduk, dia buli kambing yang tidak bertanduk. Di akhirat Allah Ta'ala bagi peluang kambing tak ada tanduk tadi, tumbuh tanduk balik kambing yang tak tanduk tadi. Kemudian bila selesai keadilan ni, jadi tanah balik. Iaitu ayat kita baca surah An-Naba, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, kan. Berkata orang kafir pada hari tersebut, bagusnya kalau kita jadi macam itu juga. Maknanya kalau kita lepas settle diadili di mahsyar, jadi tanah. Yaqulu ya laitani kuntu turaba, untuk jadi tanah balik. Tapi manusia tidak begitu. Manusia lepas diadili oleh Allah Ta'ala akan ditentukan masuk syurga ataupun masuk neraka. Binatang pun akan dihimpunkan. Maka bayangkan pada keadaan tersebut berapa luas mahsyar ni, macam mana keadaannya. Sebab tu para ulama sebut bahawa mahsyar ni boleh nampak depannya. Nampak. Kenapa depan? Ada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala sirit neraka Jahannam dekat depan. Nampak. Tapi kanan tak nampak kerana jauh sangat, dan dia rata, tak nampak. Ujung kanan tak nampak, kiri tak nampak, belakang tak nampak. Kemudian bila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala, nanti kita akan baca detail bagaimana ruh ini dihimpunkan oleh Allah Ta'ala, letak dalam sangkakala, ditiup, kemudian masuk. Akhirnya manusia ni bangkit. Tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'ats, ni manusia ni dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang dibangkitkan dahulu oleh Allah Ta'ala? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dahulu pada hari tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebut bahawa nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa awwalu man dukhulal jannah. Kita umat akhir, tapi umat yang awal dekat akhirat, kan, dan umat yang pertama masuk syurga. Jadi bila umat yang awal masuk syurga, maka umat yang VIP ke akhirat ni yang bangkit dulu adalah ketuanya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangkit. Rasulullah akan bangkit daripada perkuburan dia. Nanti kita akan bahas, kerana orang pasti akan tanya, kan bumi ni dah dihancurkan, hancur kiamat. Jadi macam mana manusia dibangkit balik dekat tempat dia? Lepas tu nanti kita akan bahas. Allah Ta'ala bila dah buat balik bumi ni, maka manusia ni akan diletak balik mana dia mati. Yang mati dalam tanah, mati dalam tanah. Yang mati atas tanah, mati atas tanah. Allah Ta'ala buat balik begitu. Maka pada waktu tu manusia ni bangkit seperti mana keadaan dia mati. Bangkit semula. Bila bangkit semula ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan Baqi', dan orang di Baqi' pula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang bangkit dulu Rasulullah, kemudian dua orang sahabat dia, Abu Bakar dan Umar, kemudian mereka yang duduk di Baqi'. Sebab itulah meninggal di Madinah ni ada kelebihan dia, kan? Dia meninggal di Madinah ni ada kelebihan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau boleh mati, matilah di Madinah. Memang ada kelebihan mati di Madinah bagi orang yang bukan ahli Madinah. Bagi orang ahli Madinah, kelebihan dia masih mati di luar Madinah. Bagi orang luar Madinah, kelebihan dia mati di Madinah. Sebab itulah tidak ramai sahabat yang ditanam di Madinah. Kalau kita perasan, sahabat dalam kitab Sirah Rakhim Maktum sebut 124,000, ada yang kata 200,000 maksimum sahabat yang sempat dengan Rasulullah SAW ni lah. Tapi di Madinah ni sekitar belasan ribu saja sahabat yang ada di Madinah. Lebih kurang belasan ribu saja sahabat. Lebih sahabat dekat mana? Sahabat kebanyakannya keluar. Mereka keluar dakwah. Ada dekat Syria, ada dekat Jordan, ada dekat Lebanon, ada dekat merata kubur sahabat ni. Kerana mereka keluar, jalankan kerja-kerja dakwah. Dan mereka memang dituntut untuk mati di luar daripada Madinah. Baik. Maka lepas dibangkitkan manusia ni akan bangkit daripada kubur mereka dalam 3 keadaan. Ni bila bangkit ni nak menuju ke mahsyar ni, manusia akan bangkit dalam ketika ni. Kita sebut secara umum dulu, sebab nanti kita akan baca secara detail satu persatu peristiwa ni. Manusia dibangkit daripada kubur mereka dalam 3 keadaan. Mereka ini akan dibangkit dan menuju ke mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada menaiki binatang ataupun berjalan kaki ataupun kepala ke bawah jalan.
Bila Nabi sebut begini, sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana orang berjalan dengan kepala ya Rasulullah? Nabi sebut, siapa yang buat kita boleh berjalan dengan kaki? Sahabat-sahabat sebut, Allah Ta'ala lah yang buat kita berjalan dengan kaki. Allah Ta'ala jualah yang buat kita berjalan dengan kepala nanti. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Kita atas dunia pun boleh tengok, ada binatang yang tak ada kaki pun boleh berjalan, macam ular, macam cacing, tak ada kaki tapi boleh berjalan. Apatah lagi di akhirat ni, kuasa Allah Ta'ala boleh menjalankan orang ni tanpa guna kaki tapi guna muka dia berjalan. Dan untung sekali adalah orang yang menaiki binatang tunggangan. Para nabi, syuhada, salihin ni memang mereka ada tunggangan mereka sendiri akan bergerak ke mahsyar. Kerana perjalanan di mahsyar ni pun makan masa yang jauh jalan ke mahsyar. Dan ada ulama sebut termasuk juga orang yang melakukan korban. Korban, dia ada binatang tunggangan dia yang boleh membantu dia untuk dia berjalan ke mahsyar. Dan binatang di mahsyar ni jauh lebih besar lah daripada binatang yang kita korban di sini kan. Kita korban ni walaupun dapat lembu, macam lembu penagih, tengok kuku kering, order besar nak dapat kuku kering. Tapi ke akhirat Allah Ta'ala akan jadi lembu ni gemuk besar untuk kita jadi tunggangan. Sebab itulah salah satu sebab kita ni kena sembelih yang terbaik. Kerana inilah kita nak guna nanti ke akhirat, yang terbaik lah. Kena cari lembu yang sihat, tidak cacat, yang gemuk kan, kena begitu. Kerana ini jadi tunggangan kita. Dan sebab itulah para ulama sebut bahawa binatang korban ni sesuai dengan bahagian dia. Kita sembelih lembu, kebau, unta 7 bahagian kan. Sesuai lah, 7 bahagian naik 7 orang, sesuai. Kambing 1 bahagian, sesuai kan. Kalau kambing naik 7 orang, menyarak kambing tu, tak berjalan kambing tu. Mana 7 orang naik 1 kambing, tak boleh lah menyarak kambing tu, tak berjalan. Sesuai lah, unta 7 bahagian, lembu 7 bahagian, kebau, binatang-binatang besar 7 bahagian untuk jadi tunggangan. Baik, wallahualam. Keduanya, mereka yang naik tunggangan ni untung lah. Kemudian yang keduanya, mereka yang berjalan kaki. Berjalan kaki ni pun nampak macam normal, tapi dia agak menyiksakan juga kerana perjalanan ke mahsyar ni satu perjalanan yang jauh. Perjalanan atas dunia ni pun kalau jalan kaki jauh pun kita tak sanggup lah kan. Dan baru-baru ni kajian menunjukkan bahawa orang Malaysia, orang nombor 3 paling malas dalam dunia berjalan kaki. Kajian tunjukkan Malaysia orang nombor 3 paling malas jalan kaki dalam dunia. Dalam dunia ni, dunia paling malas jalan kaki orang Malaysia. Kenapa? Sebab itulah kerana kita ni tak berapa rajin sangat dekat-dekat. Kalau pergi shopping komplek tu, kalau boleh nak parking depan shopping komplek tu. Kalau boleh dia masuk kereta dalam shopping komplek tu lagi bagus dia boleh kan. Sama kat surau ni sembahyang Jumaat ke bukan sinilah surau sepatutnya sembahyang Jumaat kan. Selagi dia nak boleh bagi dekat dia nak parking depan mimbar tu boleh nak parking kereta. Lepas tu keluar lambat dah tu, dah menyusahkan orang kan. Dia dah lah parking blok kereta orang sembahyang Jumaat. Kemudian dia nak keluar lambat pula kan. Dia sibuk nak berzikir lah, sembahyang ba'diyah dia sampai tak tahu berapa belah rakaat agaknya. Dia tunggu betul kira tabung masjid sekali. Dah kesian ke orang nak keluar di blok kan. Ni zalim, tak betul buat begini kan. Kadang-kadang saya baca khutbah Jumaat, parking imam muda bedal. Parking imam muda bedal. Kita ni dah sembahyang Jumaat, memang kita datang ni ada parking imam lah supaya kita tak payahlah berpusing-pusing kan. Dengan pakai jubah tebal lagi. Dah dia blok parking imam pun dia masuk. Dan saya berpusing-pusing lah JK masjid kat tu. Ustaz, blok di belakang kereta dia, biar padam muka dia. Dia kata, pergi masuk parking imam tu suruh. Ni pun satu juga. Orang Malaysia ni malas jalan kan. Kita kata bahawa atas dunia ni pun kita rasa malas berjalan. Kalau dekat mahsyar dia kena berjalan dalam keadaan panas, dalam keadaan jauh yang kita tak tahu berapa jauh ni. Dahsyat. Dahsyat. Kita tak tahu bagaimana keadaan. Sebab tu dikatakan jalan kaki ni pun satu benda yang mengazabkan. Baru ni saya pergi 2 hari lepas Khamis saya pergi Kuala Tahan, Taman Negara. Memang saya selalu kat situ. Jadi masuk tu, kawan saya kata tunjuk, ni track ni kalau nak pergi Gunung Tahan ni track ni. Jalan dia straight pergi Gunung Tahan. Saya kata, saya tanya berapa lama nak sampai ni? Kata tak jauh Ustaz. 5 hari sampai lah jalan kaki. Dia kata 5 hari, dia kata 5 hari. Keluar hari Senin hari Jumaat sampai sana. 5 hari tak sanggup lah saya, dia kata. Dia kata kalau tak sanggup, dia kata kena praktis dulu lah. Kalau tak menyusahkan diri, menyusahkan orang lain lagi kalau pergi berjalan. Kadang memang itulah track dia. 5 hari. Kita tak jauh straight 5 hari sampai, dia kata. Pening kepala. Bayangkan kata dunia ni berjalan gitu pun kita tak sanggup tak sanggup dah jalan jauh-jauh ni kan. Ada orang kalau kita kan kita bagi duit kan, bagi duit 10,000 pergi jalan sampai Bangkok, sanggup tak? Tak sanggup lah, tak payahlah kan. Buang kaki. Buang masa kita je. Banyak benda lain yang boleh buat kan. Ini di akhirat dalam keadaan panas terik, matahari Allah Ta'ala akan tarik dekat manusia pada waktu tu dalam keadaan berpeluh. Nanti kita akan baca hadis dalam kitab ni juga sebut tentang keadaan peluh manusia pada ketika itu. Ada orang yang paras buku lali saja, ada orang paras pinggang, ada orang Nabi sebut dia paras ni, paras hidung ngam-ngam. Nabi buat begini. Dia paras. Bayangkan berjalan ni dalam keadaan begitu ni, panas ni. Allahu akbar. Tak boleh bayang.
Kemudian yang terakhir, mereka yang berjalan menggunakan muka. Ni paling azab lah. Ni muka dia, kalau orang berjalan guna kaki pun kaki akan hancur. Kaki ni tebal, Allah Ta'ala cipta kaki ni memang untuk berjalan, untuk jadi tebal. Ni muka ni benda yang paling lembut sekali, muka ni. Sebab itulah apa-apa pun tidak dibenarkan untuk pukul orang kat muka kan. Kalau kita nak pukul orang, tidak dibenarkan pukul kat muka. Kerana muka ni adalah tempat yang mulia dan dia tempat yang lembut, mudah nampak kecederaan dia. Tapi muka yang lembut ni, akan ada manusia yang berjalan menggunakan dia dekat mahsyar nanti, maka muka dia akan hancur. Dan masa pada waktu tu, bila sampai di mahsyar ni, ada satu lagi yang akan berlaku, iaitulah manusia akan menunggu di mahsyar dalam satu tempoh yang lama. Tunggu nak start ni belum kira start lagi ni, baru nak tunggu bila nak start mula proses penghakiman ni, pengadilan Allah Ta'ala ni. Manusia berdiri menunggu, dalam kitab ni sebut 70 tahun akhirat. Satu tempoh yang lama, tunggu punya lama. Akhirnya manusia ni jumpa dengan Nabi, kita akan bahas secara panjang, jumpa dengan Nabi Adam, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta tolong supaya jumpa Allah Ta'ala, cakap dengan Allah Ta'ala, mulakan hisab ni. Tapi Nabi-Nabi ni tak berani nak sebut pada hari tersebut, kerana hari itu adalah hari kemurkaan Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW yang bagi tahu, yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dimulakan hisab pada hari tersebut. Ini satu bab yang panjang, nanti kita akan bahas. Dan mulalah pengadilan pada ketika itu di mahsyar nanti. Pengadilan, orang mula terima buku catatan amal masing-masing. Pada hari tersebut ada yang terima dengan tangan kanan ni orang yang beruntung, ada orang yang terima dengan tangan kiri dan belakang. Orang yang terima dengan buku catatan tangan kiri ni, dia tak terima mudah-mudah macam ni je. Dia disebut dia terima kat belakang. Di tangan dia akan tembus tengkuk dia ni, akan ambil daripada belakang. Ambil buku saja pun telah satu penyeksaan. Apatah lagi apabila diseksa dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni tak akan bahas panjang nanti. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa pun yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikan buku perhitungan amal masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, juga diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan, juga disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan atas apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selain daripada ditiupkan sangkakala, manusia semua mati, kemudian dibangkitkan semula, maka pada hari tersebut Allah Ta'ala juga beri buku perhitungan amal masing-masing. Nanti kita akan baca ayat yang Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala akan bacakan buku catatan amal ni semua orang. Semua orang dapat, semua orang baca masing-masing. Seolah-olah para ulama kata, nak ada pembetulan tak buku ni? Nak ada pembetulan tak buku ni? Kok-koklah catatan ni ada salah ke? Kok-koklah catatan ni ada salah ke? Kerana kitab ni adalah kitab yang terlalu teliti. Misqala zarrah kan? Misqala zarratin khairan yarah, misqala zarratin syarran yarah. Besar zarrah salah pun nampak, besar zarrah baik pun dia akan nampak. Dan pada hari tersebut Allah Ta'ala sebut bahawa cukuplah hari tersebut kita sendiri akan jadi saksi atas apa yang kita kerjakan, atas catatan kita ni. Cukuplah Allah Ta'ala dengan kita jadi saksi atas apa yang kita kerjakan ni. Kita sahaja tahu benda ni. Kerana ada dosa yang orang lain tak tahu, kita seorang je tahu. Kita buat dosa ni kan, kita seorang je tahu. Kita buat dalam tersorok, isteri kita tak tahu, anak kita tak tahu, mak ayah kita tak tahu, kita seorang je ada tahu dosa ni. Jadi Allah Ta'ala kata, betul catatan ni semua ni memang kau punya, ada apa nak komplain, seolah-olahnya begitulah. Maka manusia pada hari tersebut akan kata, memang betul lah, inilah yang kami kerjakan dahulu. Dan pada hari tersebut segalanya akan menjadi saksi, kecuali mulut akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala akan menutup mulut mereka.
wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum, kaki pun akan jadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka buat dahulu. Kalau dunia ni, atas dunia ni kita kata macam mana tangan ni nak bercakap, Allah Ta'ala boleh jadikan tangan ni bercakap, ni kuasa Allah Ta'ala, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau atas dunia ni pun ada benda yang kita nampak dia tak ada apa, tapi kena dekat player dia boleh hidup. Kita tengok CD, dulu orang pakai CD kan, CD tu benda plastik biasa je, tak ada apa pun, tapi kena kat player dia, keluar cerita, keluar bunyi, keluar apa, benda tu plastik je, tak ada apa. Dulu lagi orang guna kaset lagi lah pakai tali nipis pula tu kan, tapi kena kat player dia keluar suara benda tu, padahal benda tu tak boleh bercakap pun. Kalau lah atas dunia ni pun manusia boleh buat teknologi benda yang tak ada apa, cucuk letak atas player dia boleh bunyi, keluar suara, keluar gambar, apatah lagi kat akhirat, benda ni tangan-tangan kita ni semua rupanya dia record rupanya. Dia record. Kat akhirat dia kena kat player dia, akhirat ni dia jadi bercakap semua. Tangan ni jadi saksi atas dia buat, kaki akan jadi saksi. Tangan ni buat baik, dia akan kata dia buat baik. Tangan ni kalau buat jahat, dia akan dia buat jahat. Kaki melangkah ke tempat dosa, dia akan kata kaki aku ni diguna untuk perkara-perkara dosa, dia akan tunjuk balik. Allah Ta'ala akan tayang balik segala kejahatan yang kita buat atas dunia ini nanti. Maka pada hari tersebut manusia akan diberi keputusan yang adil, yang sangat adil. Tidak ada yang adil melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita jangan buat zalim pada orang maupun pada binatang. Jangan buat zalim. Kita kena ingat bahawa ada orang yang masuk syurga kerana binatang dan ada orang masuk neraka juga kerana binatang. Walaupun kerana binatang. Apatah lagi buat zalim ke orang? Lagi nanya. Buat zalim ke binatang pun boleh masuk neraka, apatah lagi buat zalim kepada orang. Kan kita tahu ada kisah yang masyhur, seorang wanita disebutlah hadis, dia ni siang dia berpuasa, malam ni qiyamul lail munajat pada Allah Ta'ala, tapi dia zalim pada kucing dia, dikurung kucing ni, tak bagi makan, kucing ni mati. Nabi kata perempuan ni ahli neraka. Ada wanita yang dia ni pelacur, tapi dia ni kerana dia belah kasihan tengok ada anjing haus, dia ambil air, kerana kesian bagi anjing tu minum, Allah Ta'ala bagi dia syurga, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Nampak? Sebab tu jangan buat zalim pada binatang. Kita tak tahu kecil mana dosa kita, boleh jadi yang kecil tu akan menyusahkan kita ke akhirat. Dan kita tak tahu baik mana kita, boleh jadi kecil amal baik kita tu yang menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi ampun dosa kita, kita boleh masuk syurga. Benda ni benda yang sangat luas. Kerana ini kita sebut Maliki Yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Dia yang berkuasa menentukan keadaan nasib siapa pun pada hari tersebut. Ada orang yang mungkin datang dengan dosa, tapi orang ni akhirnya masuk syurga Allah Ta'ala kerana rahmat Allah Ta'ala. Dia mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Mungkin ada sedikit kebaikan yang menyebabkan dia masuk syurga. Ada orang yang bawa pahala banyak, tapi akhirnya pahala dia ni habis bagi korang kerana dia buat banyak zalim pada orang, dan akhirnya dia ni masuk neraka Allah Ta'ala. Ni benda-benda yang Nabi sebutlah hadis riwayat yang banyak, keadaan-keadaan di mahsyar. Sebab tu bila kita fikir keadaan begini boleh berlaku, kita tak tahu keadaan kita bagaimana, maka kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kerana kalau kita nak harapkan kita punya amal, memang tidak akan mampu untuk bayar nilai syurga. Bahkan nilai nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni pun tak mampu kita nak balai dengan amal kita yang lalai, semayang kita yang leka dan lalai, kita punya kekurangan amal ni tak mampu nak bayar, apatah lagi nak bayar syurga Allah Ta'ala. Maka kita sentiasa berharap pada redha Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan syafaat Nabi SAW. Nanti kita akan baca kisah-kisah orang yang dapat syafaat daripada Nabi SAW, kisah-kisah orang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang dia ni memang Allah Ta'ala tetapkan dia masuk neraka dah, masuk neraka. Kemudian dia berjalan menghala ke neraka, dia pandang belakang, dia berhenti. Kemudian dia berjalan lagi, dia berhenti, dia pandang belakang lagi. Dia berjalan, dia berhenti, dia pandang belakang 3 kali. Allah Ta'ala tanya, kamu pandang belakang kenapa? Pergi masuk neraka. Dia kata, aku pandang belakang, aku mengharapkan engkau belas kasihan kepada aku, mengharapkan rahmatmu ya Allah. Betul engkau mengharap rahmat aku? Ya betul, aku mengharapkan rahmatmu ya Allah. Allah Ta'ala tahu keikhlasan hati dia. Jadi memang sungguh-sungguh harap rahmat Allah Ta'ala. Kerana dia sungguh-sungguh harap rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dia masuk syurga. Padahal tadi dah nak masuk neraka dah. Ni antara kita akan tengok kes-kes tertentu ni nanti. Tapi ni special case lah tuan. Jangan kita duk kata, aku buat dosa ni lagi neraka ni aku harap rahmat Allah. Nanti selamat. Jangan buat pasal tuan. Itu mempermain-mainkan. Jangan buat pasal. Ini ada kes-kes tertentu yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang ni dan mereka ini selamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga datangkan para nabi dan juga saksi-saksi. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Ayat ni. Kami akan tanya kaum yang diutuskan rasul pada mereka,
dan kami akan tanya para mursalin, rasul-rasul yang diutuskan pada mereka. Baik. Di sini juga para ulama sebut bahawa umat Nabi SAW, dia ni disemanggil sebagai ummatan wasata. Ummatan wasata ni umat yang pertengahan. Pertengahan ni kenapa? Baik, begini. Salah satunya adalah darjat umat Nabi SAW pertengahan dalam kalangan manusia. Darjat pertama adalah darjat rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalam. Darjat kedua adalah darjat umat Nabi Muhammad SAW. Darjat ketiga barulah manusia umat lain. Ini dipanggil ummatan wasata. Ulama sebut umat yang pertengahan satu. Keduanya, umat Nabi Muhammad ni ada yang diberi kelebihan mengatasi nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Kenapa? Ada umat Nabi Muhammad yang akan masuk syurga tanpa hisap. Yang kita sebut sebelum ni. Ada umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap. Nabi sebutlah hadis yang sahih. Berapa jumlah yang Nabi sebut dalam riwayat yang berbeza. Ada umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap. Sedang mana dia tak payah hisap ni. Pergi pada masyarakat, tak payah Allah Ta'ala tak tanya. Terus masuk syurga. Masuk syurga terus. Dan ada yang kedua, hisaban yasira. Kita doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisap aku hisap yang mudah. Yang pertama ni tak masuk syurga tanpa hisap. Tetapi Rasul-Rasul alaihi wasallam kena soal dengan Allah Ta'ala. Maknanya Rasul-Rasul kena hisap dengan Allah Ta'ala, tapi umat Nabi Muhammad ada yang selamat daripada hisap. Itu yang kata ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi SAW mengatasi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam. Tapi mereka tidak terus masuk syurga. Mereka akan transit dulu di Telaga Kausar. Nanti kita akan bahas juga. Sebab orang yang dah settle hisap ni, dia dah confirm masuk syurga ni, dah settle lah. Dia akan transit dekat Telaga Kausar. Duduk Telaga Kausar ni, mereka akan minum, mandi daripada dia minum tu, dia tidak akan jadi haus lagi, badan dia akan terus sempurna, cantik pada waktu tersebut, bercahaya. Dan mereka tunggu Rasulullah SAW, kerana nak masuk syurga kena bersama Rasulullah SAW. Rasulullah ni dia tidak masuk syurga dulu, dia dah confirm masuk syurga, tapi Rasulullah SAW dia tunggu umat dulu, settlekan, ada yang kena bantu, ada yang beri syafaat, selesai daripada itu barulah Rasulullah SAW akan masuk syurga. Yang ni kita akan bahas kemudian bagaimana keadaan di syurga nanti. Dan Allah Ta'ala datangkan saksi-saksi. Allah Ta'ala ni bila lepas kita selesai hisab Allah Ta'ala dalam bab kewajipan kita pada Allah, bab semayang, ibadat, puasa, semua ibadat dengan Allah Ta'ala selesai, kemudian Allah Ta'ala akan panggil. Baik, siapa kenal hamba Allah ni? Si fulan bin si fulan ni. Ada siapa nak buat tuntutan dengan dia? Maka pada waktu tersebut manusia akan buat tuntutan. Ya Allah, aku kenal dia ni dulu. Macam-macam. Ada yang betul tuntutan tersebut, maka dia ni pahala dia tadi patut dah masuk syurga orang ni. Pahala banyak dah ni. Tapi disebabkan ada tuntutan-tuntutan ni. Ya Allah, dia ni dulu ini dulu ayah aku atas dunia. Dia seorang je pergi surah dia ni lah. Dia tak ajak pun anak-anak dia pergi sekali. Dia tak pernah suruh pun anak-anak tutup aurat, tak pernah tanya aku semayang, tak pernah didik agama pada aku semua. Jadi pentingkan diri. Ya Allah, tak boleh gini. Allah Ta'ala, maka ambil sikit pahala. Ambil sikit. Isteri pun tuntut, kawan pun tuntut, jiran pun tuntut. Akhirnya orang ni tak ada apa-apa, habis pahala dia tadi. Ada orang lain tuntut lagi, tuntut lagi. Dia terpaksa tanggung pula dosa orang ni. Tanggung. Akhir dia masuk neraka. Sebab tu kita kata dosa dengan orang ni bahaya. Dosa dengan Allah Ta'ala boleh ampunkan. Sebab tu ada hadis yang sebut dosa orang mengumpat lebih besar daripada orang berzina. Hadis tersebut. Kenapa? Dosa berzina, kita ni dosa dengan Allah Ta'ala. Minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ni taubat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala ampunkan. Tapi dosa dengan orang, kita ngumpat orang, kutuk orang, fitnah orang, ni dosa dengan orang ni. Selagi kita tak minta maaf dengan dia, tak selesai dengan dia, bawa ke masyar, penat kita nanti. Waktu kita pening kepala nanti ke akhirat. Dan ni yang Nabi sebut bahawa ada orang yang dia akan muflis ke akhirat kerana pahala dia habis ni. Dia akan berlaku tuntutan ni tadi. Kita atas dunia pun dah mula ada orang menuntut ni kan. Kadang bukan sebab apa pun, sebab harta pusaka kan. Tengok ada kes yang VIP yang meninggal dengan harta yang banyak tu, sampai bawa ke mahkamah, cucu saman ke nenek, tuntutan. Ni bab dunia baru bab harta je. Manusia dah mula mendakwa orang, nak tuntut, nak dapatkan dunia. Apatah hari tersebut orang nak selamatkan diri daripada neraka. Ni nampak neraka depan mata, nampak syurga, semua orang nak syurga, nak selamatkan diri daripada dihumban dalam neraka, maka manusia akan cuba tutup, tarik orang ni, salih orang ni, apa semua, cuba nak selamatkan diri pada hari tersebut. Kita ni buat atas dunia pun tuan, kita katakanlah kita buat kenduri kahwin, kita jemput kawan kita jauh, jiran jauh, saudara mara jauh, jemput. Jiran sebelah kita tak jemput. Bayang, dia siap cakap apa? Dia akan mula bukanlah mendakwa mahkamah, tapi dia akan kata kita, apalah dia ni buat makan-makan. Orang lain dia jemput saudara, jiran saudara mara jauh jemput. Aku jiran sebelah dia tak jemput. Nampak. Kita kadang-kadang
atas dunia ni pun orang boleh dakwa kita atas bab macam-macam, apatah lagi ke akhirat nanti orang nak selamatkan diri, orang akan dakwa kita macam-macam untuk selamatkan diri mereka. Maka sebab itulah ni satu tempat yang sangat adil hisab Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan keputusan yang adil, sedang mereka tidak dirugikan. Tak ada orang yang rugi, semua orang dapat ni atas apa yang mereka buat masing-masing. Sebab itulah kita ni tak boleh buat zalim walaupun pada orang yang zalim, tak boleh. Kerana orang yang zalim tu dia dengan Allah Ta'ala lah, kan? Dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita buat zalim pada dia, kita pun akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Di waktu zaman Sufyan As-Sawri, pada waktu tersebut ada seorang gubernur yang zalim, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia kan, kita baca dalam sirah dia ni banyak bunuh orang, melakukan penyerangan di Kaabah ketika nak tangkap Abdullah bin Zubair. Dia ni zalim tapi dia alim. Hajjaj bin Yusuf ni dia zalim tapi alim. Ni Quran yang kita baca ni, Quran yang berbaris ni, salah satu projek Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia yang mulakan projek, bukan dia lah, tapi dia buat projek ni, panggil orang alim semua untuk mulakan sistem baris Quran. Dia yang buat, alim dia, tapi dia zalim. Ada satu hari tu dia sebat orang, dia jatuhkan hukuman sebat. Katakanlah hukuman sebat tu 40 kali. Sebat. Orang yang kena sebat ni sebut alhamdulillah, kena sebat. Alhamdulillah sebut. Sampai 40 patut berhenti. Orang sebut alhamdulillah. Dia sambung lagi. Sebat lagi. Orang ni kata, bukan kata 40, kenapa lebih lagi? Tadi kamu sebut alhamdulillah. Dia kata la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah lagi. Dia buat main ayat tu. Dia tambah lagi sebab orang tu. Dia kata kalau orang tu sebut alhamdulillah syukur, dia tambah lagi sebab. Ni Hajjaj ni dia zalim tapi dia alim. Tapi dia zalim, dia bunuh ramai orang. Jadi orang mengadu pada ulama pada zaman sebut Sufyan As-Sawri. Orang ngadu dia. Dia kata zalim Hajjaj ni, bunuh orang. Dia maki macam-macam ke Hajjaj ni. Sufyan As-Sawri tegur, dia kata Hajjaj punya zalim, dia akan bertanggungjawab depan Allah Ta'ala ni. Tapi kalau kita kata pada dia, kata-kata kita cela dia, kata-kata yang tak kena dengan dia, kita buat zalim pada dia, kita pun akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan dia juga. Nampak tuan-tuan? Maka kena hati-hati juga begitu. Mana kita orang zalim ni, jangan kita lebih-lebih juga kita sebut benda sampai tak betul, kita fitnah dia, cerita reka bercerita, tambah cerita memburukkan dia. Sufyan As-Sawri kata kita pun akan diadili juga kerana kita menzalimi Hajjaj bin Yusuf dengan kata-kata kita. Nampak? Ini kerana Allah Ta'ala Maha Adil. Tidak ada seorang pun akan dirugikan pada ketika tersebut. Juga disempurnakan balasan atas apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari kebangkitan, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tiada kuasa membuat satu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yakni kubur kami? Inilah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tiadalah teriakan itu melainkan sekali teriakan sahaja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu seorang tidak dirugikan sedikit pun, kamu tidak dibalas kecuali apa yang telah kamu kerjakan. Fa innama hiya zajratu wahidatun fa idahum bis-sahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di atas permukaan bumi. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, dan perintah kami hanyalah satu perkataan bagaikan kerlipan mata. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Maka apabila sangkakala ditiup setiap kali, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentaman, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit, kerana pada hari itu langit menjadi lemah, sedang malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaan yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiupan ni adalah tiupan yang menghancurkan dengan sekali hentaman. Maka yang akan hancur bukan sahaja bumi, tapi semua langit-langit yang ada di atas alam ini, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan pada hari tersebut, ni ayat ni menarik. Pada hari tersebut 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala. Baik. Surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 18. Ayat ni sebut tentang nanti pada waktu mahsyar ni, malaikat yang akan yang membawa arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni ke bumi mahsyar adalah sebanyak 8 malaikat. 8 malaikat. Sedangkan pada hari biasa, waktu biasa macam sekarang ni, hanya 4 malaikat yang menanggung arasy Allah Ta'ala. Pada waktu biasa 4 sahaja, tetapi ketika mahsyar akan ada 8 malaikat menanggung arasy Allah Ta'ala. Para ulama sebut kenapa jadi begini? Kerana pada hari tersebut adalah hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan betapa dahsyatnya mahsyar ni, hingga malaikat yang menanggung arasy pun ditambah sekali ganda jadi 8 malaikat. Nampak? Ni dahsyatnya hari kejadian mahsyar itu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Iaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkumpulan, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijadikanlah gunung-gunung, dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah mereka. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Iaitu pada hari waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Pada hari tersebut di mahsyar nanti, Allah Ta'ala akan bahagikan yang kafir satu bahagian, yang Islam satu bahagian. Yang kafir ni beza pendapat ulama'. Ada ulama' sebut yang kafir ni tadi tu masuk neraka kerana tak perlu hisap lagi. Ada sebagai ulama' kata dia akan dihisap juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang kafir ni buat zalim pada orang, dia akan kena balas juga. Selesai balas, masuk neraka. Ini dua pendapat ulama'. Ada yang kata orang kafir tu masuk neraka, ada yang pendapat yang kuat sebut bahawa tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga sebahagian manusia seperti mana yang masuk syurga tanpa hisap, ada juga yang masuk neraka tanpa hisap. Tu masuk terus. Ada. Baik. Kemudian Allah Ta'ala jadikan pada hari tersebut orang kafir dengan orang beriman ni muka berbeza. Muka saja dah beza dah. Sebab itulah atas dunia lagi kita dah boleh nampak dah kan, orang yang beriman dengan orang tak beriman, orang yang semayang dengan orang tak semayang, muka mereka berbeza. Allah Ta'ala dah letakkan cahaya. Begitu juga di hari akhirat nanti, orang yang salat, yang ambil wuduk, Nabi SAW kenal umat dia pada hari kiamat dengan wuduk yang kesan diambil oleh kesan ambil kita. Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjilina min asaril wuduk faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umat aku akan datang pada hari kiamat dengan muka bercahaya berseri min asaril wuduk, daripada kesan wuduk. Daripada kesan wuduk, kita ambil wuduk ni, atas dunia dah nampak muka kita berseri bercahaya. Hari kiamat dia akan lebih nampak lagi kesan daripada wuduk ni, bercahaya. Orang akan nampak. Ni adalah umat Nabi SAW yang semayang. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata siapa yang mampu memanjangkan basuhan wuduk dia, silakan. Silakan berbuat demikian. Falyaf'al, buatlah. Kerana apa? Kerana lagi panjang basuhan ni, lagi panjang cahaya dia nanti. Sebab tu para ulama sebut bahawa tambah basuh muka sampai kepala, sampai leher, supaya cahaya ni banyak. Walaupun telinga ni sunat, kita basuh juga supaya cahaya kan, sunat-sunat ni. Ulama sebut tambah dengan leher supaya cahaya kita lebih dekat padang mahsyar. Cuma ikut sunnah ni kan kita basuh semua kepala kan. Cuma itulah kita sebut orang Melayu ni dia basuh sikit kepala, ujung ni je kan. Dia basuh, ujung sikit dia basuh. Jadi kalau kat mahsyar nanti nampak yang bercahaya kat ujung ni saja sikit, tu orang Malaysia lah tu kan. Orang lain semua bercahaya sampai ujung kan, sunnah dia sampai sapu kepala ni naik balik kan. Sunnah memang basuh kepala. Orang lain bercahaya habis dah ni. Kita Malaysia dia ambil syarat wajib sikit, ujung sikit, tepuk sikit. Dia bercahaya kat sini sikit, cahaya sini sikit. Tu orang Malaysia lah tu kan. Cahaya dia sikit, rugi gitu, rugi. Dan siapa yang mampu ambil wuduk, atas wuduk Nabi galakkan, dia ada cahaya wuduk, atau wuduk ni dia akan mendatangkan cahaya lagi. Dia ada wuduk tapi dia tak batal lagi, ada kemampuan dia ambil wuduk lagi sekali. Ni dia akan mendatangkan cahaya. Sebab itulah para ulama, saya dulu pernah drive untuk seorang tok guru ni, kita bawa kereta dengan dia. Dia ni asal batal wuduk, ada peluang ambil wuduk, dia akan ambil wuduk. Walaupun bukan waktu solat, ada peluang ambil wuduk, dia akan ambil wuduk. Kita malas nak mencabut kasut, nak stokin, tak, dia tak ambil wuduk. Ini memang mereka menjaga amalan, menjaga wuduk ni. Kerana wuduk ni akan memelihara diri dia di dunia dan akan memelihara diri dia di akhirat tadi. Tapi kita ni tak mampu nak buat begini kan. Kadang-kadang ada orang dia memang tak mampu sebab dia punya, dia jenis kerap buang angin. Kejap-kejap buang angin, kejap-kejap buang angin. Dia kata, payah ustaz nak ambil wuduk sesiasa ni 5 minit,
Tahan semayang ni pun power dia kata. Tahan maghrib isyak ni dah habis power dia kata. Kadang-kadang maghrib isyak ni pun tak tahan dia ambil wuduk juga kan. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita baca ni dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan takut kita pada hari akhirat dan menambahkan kefahaman kita. Nanti kita akan baca lebih detail dalam hadis seterusnya. Kita akan lebih faham bila kita sebut Maliki Yaumiddin. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, bila kita dah baca pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala secara detail di mahsyar, kita akan faham bahawa oh inilah yang dimaksudkan dengan Maliki Yaumiddin, raja yang memiliki hari pembalasan. Sebab itulah kita kena banyak tambah ilmu kita, kerana tambah ilmu, banyak ilmu kita tentang akhirat akan menambahkan takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut bahawa innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah dalam kalangan hamba dia adalah ulama, orang yang banyak ilmu. Bila kita banyak ilmu baca ni, kita baca kitab, kita baca hadis, kita baca ayat Al-Quran, kita faham keadaan siksaan, kedahsyatan hari tersebut, maka kita akan tambah takwa kita, takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.